أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Yang hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid At-Thayyibin Taman Bidara Selayang, pimpinan masyarakat, para alim ulama, terusnya hadirin sekalian, mudah-mudahan di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya maka hingga ke saat ini kita masih lagi diberi ruang, peluang, kesempatan hidup dan boleh hadir ke masjid awal untuk sedikit tazkirah dan Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hadirin sekalian, bagi yang boleh hadir merupakan insan terpilih. Tambahan pula kita semua sedia maklum di dalam suasana COVID-19 yang melanda dunia kurang lebih 3 bulan lepas. Seluruh pintu masjid dan surau ditutup. Ramai orang mengeluh. Apalah, lebih takut pada COVID daripada takut kepada Allah. Bila mana pintu masjid dibuka, pintu hati masih tertutup. Memang mangkuk bin mangkak. Bukan marah, nasihat. Halo, betul tak? Tuan-tuan belah mana ni? Masa pintu masjid ditutup, macam-macam viral, termasuk personal dekat saya. Ustaz tolong bagi pandangan, kita patut lebih takut kepada siapa? Allahu Akbar, tuan-tuan. Tu kalau kita dalam hutan, dalam jumpa harimau, tak payah elak, lalu depan dia. Allahu Akbar. Apalah taqilun, apalah taqilun tafakarul minal iman, kata Allah. Aku bagi akal untuk kamu berfikir, dan berfikir itu adalah separuh daripada iman. Kita kena hindar. Contoh nak melintas jalan, tawakal. Ni, tumbuk kita tawakal. Toleh kiri kanan, toleh. Lepas tu pula kalau melintas ni, saya minta bagi hadirin sekalian tolong melintas secepat mungkin. Jangan berjalan lengah-melengah macam daripada hall, daripada ruang tamu nak pergi ke dapur. Woi, hang dah lari lah, betul tak? Dia lari separuh, lepas tu dia jalan dek. Betul tak? Tu hak gelak lebih dia apa? Tunggu tuan-tuan, tu usaha dan ikhtiar, bukan tawakal. Gitu nak abang mai. Samalah dalam COVID ni, yang semua kita hari ni sedia maklum. Tu tuan-tuan yang boleh datang hari ni beruntung, terpilih ni. Ni masjid ni kuota berapa ratus? 400 dah sampai penuh lah. Saya pun masjid yang tempat saya tu minggu lepas sampai dia marah kat jaga. Dia kata siapa nak tangguh? Ni saya nak masuk ni. Oh, tak boleh.
Kota ni macam mana? Kan dah habaq dah, dia kena faham lah SOP tu. Sekarang kita tengok pula suasana Covid ni ada sikit membimbangkan. Kalau lebih kurang kita lah tak payah habaq, semua sedia maklum. Mai awal sikit tak apalah. Kalau tak boleh mai Jumaat tak lagi mai asar, tak boleh mai asar tak lagi mai maghrib, mai isyak, mai begitulah nak abang mai, bukan nak beletiang tapi nak kabarnya begitulah. Hadirin sekalian, dengan masa terhad saya pun sebenarnya selepas semasa Covid ni, inilah pertama kali tazkirah dengan khutbah ni. Tu yang lepas geram tu. Habis majlis lain lagi macam-macam sekatan SOP yang ada. Baik hadirin sekalian, sebagai tata paruh untuk kita pada tengah hari ini, saya ulang balik ayat yang saya baca tadi. Tuan-tuan boleh balik rujuk buka Quran, sama-sama tengok. Rujuk tengok apa yang saya nak bentangkan pada surah Ali Imran, pada juzuk yang keempat ayat yang ke-133, bermula ayat 133. Tuan dan sekalian, kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ni yang Allah ni tuan-tuan, yang kata Allah ni seluruh dunia kenal Allah dengan sifat dia kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ni Allah seru kita, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu kepada ampunan Tuhan. Tu dia yang kata Allah ni tuan-tuan. Ni yang kata Allah ni, sebab tu di akhirat besok dua, neraka syurga. Allah cukup tak mau nak campur kita ke dalam neraka, tapi kitalah yang menempuh jalan-jalan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ni Allah sediakan. Pun begitu Allah beri ruang dan peluang. Kata Allah, bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Dalam arti kata yang lain, hadirin sekalian, yang kata manusia ni kita tak sunyi daripada dosa. Sengaja tak sengaja ni hari-hari bersepah. Betul tak? Halo. Tambah dengan menentang lah ni, menentang ni. Menentang telefon ni, Allahu Akbar tuan-tuan. Macam-macam dosa. Dosa palsu, dosa buat. Janji dengan bini, dengan anak nak pergi makan toyap. Janji dah. Lepas tu bini pun telefon, ni abang mana ni? Dah ni on the way kepala otak apa. Duduk lepak kat kedai kopi mana atau dengan kawan. Contohlah, bukan tuan-tuan ni, cerita orang dekat Uganda. Bukan tuan-tuan, tu nak abang mai. Dosa dah. Betul tak? Halo. Tu dosa-dosa yang sengaja tu. Hak tak sengaja lagi macam lah tuan-tuan. Berhenti dekat lampu merah, hak lalu pun tu dah kain ketat warna merah juga. Allah Akbar. Confuse mana lampu isyarat mana. Lalu depan mata. Tu macam mana? Nak tengok ke tak? Tengok lah. Tak payah sokong, tengok. Sebab tu rezeki nama dia. Tak tengok membazir pula. Astaghfirullahaladzim. Sesat dah. Kita nak abang, itu saya nak masuk ke dosa kita ni teramat banyak. Betul tak? Tak kira mu ustaz, tak kira mu pak haji, tak kira mu siapa, dosa kita sengaja tak sengaja cukup banyak. Kita buanglah yang sengaja. Tak ada aku yang sengaja. Siapa yang sebelum nak masuk masjid ni kena 3 botol ayat ketum ada. Tapi kalau ayat ketum yang original tak haram tuan-tuan. Mungkin haram daripada sudut undang-undang dunia. Akhirat tak salah. Ni saya cakap ni rakam ni saya nak live, ni saya nak masuk dalam Facebook ni. Ayat ketum original tak haram daripada sudut dunia. Daripada sudut syarak. Yang salah mungkin undang-undang dunia. Dan ayat ketum itu yang mungkin dimodify. Kan orang kita ni modified nombor 1. Betul tak? Orang buat kereta kancil elok dah. Dia punya exhaust dia sama nak exhaust kancil. Lebih kurang macam ni lah. Dapat kedai tu dia nelerkeknya. Macam ayam tu. Kan? Begitu juga dengan motor. Motor Jepun buat spoket. Kau buat spoket? Saya puluh lupa habis dah. Dia nak bagi laju boleh angkat dia. Dia kena spoket kecil ke spoket besar?
Kecil. Saya pun tonton itulah. Dia pun buat tu elok dah. Dapat dia modified. Siap tayar satu lagi tu. Gitu nak abang mai. Jadi samalah tu. Air ketum ada kebaikan untuk kesihatan. Daripada sudut syarak, kalau yang tidak modified tidak salah. Yang salah daripada sudut undang-undang yang dimodified. Yang saya dikabarkan antara modified dia masuk apa dah kita tadi? Ubat nyamuk. Satu lagi, teh lembu kering. Yang saya dikabarkan, wallahu alam. Sebab saya tak minum air ketum HN tu, saya minum yang original. Tapi lah ni payah nak dapat stok. Di KL payah, tapi kalau saya balik rumah saya di Penang boleh dapat lagi stok. Tu tulis sendiri yang bekal kat saya. Tapi yang tu original punya, tak ada yang tu tentang saya minum tak lalu pun, pergi khutbah baca elok pun. Saya tak nak abang mai. Okey baik. Baik, tu saya nak kata kita hari ni yang sengaja tak ada. Tuan-tuan tak ada yang nak masuk masjid ni kena 3 botol gini setahun. Ada Haji. Tak ada kan? Tak ada. Yang tu tak ada, tapi hak kita tak sengaja. Tak apalah. Tetapi tuan-tuan, Allah dengan sifat kasih sayang bagi ruang dan peluang. Kata Allah, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Aku nak ampun. Ni Allah kata ni. Allah kata aku nak ampun. Bukan sekadar Allah nak ampun dosa salah kita. Allah janji pula syurga. Allahu akbar. Ni ayat ni. Sebab tu tuan-tuan tolong catat, ada pen ada, balik buka Quran ni, tengok ni sebagai semangat motivasi rancangan kepada kita betapa Allah punya sayang kat kita. Hang buat salah, buat silap, aku minta ampun, aku nak ampun. Bukan sekadar itu, Allah janji pula syurga. Yang syurga itu kata Allah luasnya seluas langit dan bumi. Ni yang kata syurga ni bukan dia kecil tuan-tuan. Bukan kecil syurga Allah ni, luas. Ni Allah gambarkan syurga ini luasnya seluas langit dan bumi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, cuba tonton bayang Ustaz, kalau dunia hari ini semua syurga, besar. Halo. Kalau dunia hari ini syurga. Ni dunia yang ada lah ni syurga besar. Besar. Bukan cakap besar nak mampu. Kita hari ini daratan dengan lautan mana besar? Lautan, siapa buat rumah tengah laut? Tak ada. Buat rumah tengah hutan pun tak ada. Orang asli pula ada kena pindah, ada pengumuman dah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kalau cerita daratan pun masih banyak kosong. Apatah lagi lautan. Ni Allah gambarkan yang kata surga itu. Kut ada lagi kepala otak yang duk fikir. Tuan-tuan, wallahu alam. Tapi saya ni tuan-tuan, saya ni dah terlibat dengan kuliah dakwah ni dah lebih 20 tahun. Berhadapan dengan orang ni macam-macam. Ada yang dia nakai ke tidak, wallahu alam, dia nak uji ilmu kita ke, dia nak tengok kesabaran kita ke. Dia kata, ustaz, relax lah ustaz, cuba ustaz fikir ustaz. Dia kata, kalau semua pakat jadi baik, semua nanti pakat masuk surga. Kalau nak semua pakat masuk surga ustaz, tak penuh sesak ke ustaz? Tak ramai ke? Tak penuh ke? Tu dia nak habaq mai. Dia ingat stadium Bukit Jalil lah. Kumbuk sekali kan. Tu tak kata lah kat dia. Tapi tak apalah, sabarlah orang macam tu. Nak habaq. Tapi ni Allah bagi tahu. Gambaran tu surga seumpama langit dan bumi. Tuan-tuan hari ni kalau kita tengok penduduk KL, makin bertambah. Lah ni di KL nak dapat rumah teres cukup susah dah. Kalau ada di luar KL. Dan kebanyakan hari ni kalau rumah-rumah apartmen hak lama-lama dulu 5-60 tahun dulu hak di KL lama yang 4 tingkat dah runtuh jadi kondo. Betul tak? Tempat parking pun sampai 7 tingkat, 10 tingkat. Nak bayang tak tuan-tuan? Macam tu baru berapa tingkat yang duk buat lah ni. Paling tinggi kita punya kondo berapa tingkat siapa tahu? Kalaulah Allah buat di surga itu satu kondo tinggi dia 1 juta tingkat. Macam Allah buat 1 juta blok. Cukup tak? Dah 1 juta blok, satu blok 1 juta tingkat. Allah boleh buat tak? Halo. Allah boleh buat tak? Lebih pada boleh. Ni yang saya nak gambarkan kepada adik kalian. Jangan nak fikir banyak, jangan banyak congeh, guna akal yang sempurna. Ni Allah sebut. Allah bagi tahu, buat salah cepat-cepat minta ampun. Dah hampa aku nak ampun dosa salah hampa. Kemudian Allah kata aku janji pula surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi.
Untuk siapa surga ini? Penghujung ayat ini kata Allah, u'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bukan orang munafik, bukan kafirun. No. Untuk orang-orang bertakwa. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Jadilah manusia takwa yang sebenar, yang kita duk main setiap minggu ni, khatib wajib sebut ni. Tu nak habaq ni. Ni antara ni rukun khutbah tu. Tuan-tuan dan sekalian, baik. Apa ciri-ciri manusia takwa? Dia ada ciri dah. Sebab tu tuan-tuan, lagi sekali saya ulang. Mungkin tuan-tuan yang baru sampai, duduk penjarakan jaga SOP start 1.8 saya difahamkan SOP dia agak ketat lagi kepada yang tak pakai mask. Saman terus kan? Saman terus. 1,000 di halayak ramai lah. Aku duduk di rumah tak payahlah, nak gomoi bini pun pakai mask kacau tuan-tuan. Agak-agak yang tak boleh bersesak penjarakan tu. Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, jaga penjarakan semua. SOP kita kena patuhi sebab ini untuk kebaikan bersama. Sebab COVID ni tuan-tuan, dia sebenarnya tuan-tuan, COVID ni untuk pengetahuan tuan-tuan dah, dia lebih bahaya daripada pengganas komunis. Siapa sini ada veteran ATM kat tangan? Veteran? Tak ada. Saya boleh kelentong sikit lah. Saya mula beriman tahun 79. Tahun 80 saya pernah bertembung dengan pengganas di satu tempat namanya Port Legap. Masuk Sungai Siput, masuk ke dalam kurang lebih 40 km. Dalam perjalanan kami diserang hendak oleh pengganas komunis. Tapi tak apalah, dia salah jolok sarang tebuan. Tapi apa pun tuan-tuan dan sekalian, komunis kita nampak. Tapi dalam nak nampak tu pun berapa banyak askar dan polis hutan, kalau dulu polis hutan lah, yang kena bobby trap ataupun jerangkap sama. Tu nak abang kan. Tapi kalau komunis, masa tu zaman darurat, memang bahaya komunis. Komunis kita nampak, kita kenal, kita cam. Dan tuan-tuan tak terlibat pun. Yang terlibat pasukan keselamatan, polis dengan tentera. Betul tak? COVID, dia tak kira mu polis, dia tak kira mu doktor, dia tak kira mu tok imam, dia tak kira mu siapa. Lebih bahaya daripada komunis. Ni apa jangan dia kata, aku promote lagi ni, aku veteran tau. Apa dia kata, lebih bahaya. COVID ni lebih bahaya daripada komunis. Lebih bahaya daripada tu ada polis tu. Lebih bahaya daripada kelompok kita kenal. Kalau dia tawan macam baru ni, dia mana yang ditawan satu bahar. Kenal kelompok COVID, tak nampak. Gitu nak abang main. Baik. Apa ciri manusia takwa? Antara yang Allah sebut di sini, yang pertama pada ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tidak minum ayat tu. Dua tingkat ni. Apa dia? Yang pertama kata Allah, iaitu orang yang boleh menafkahkan hartanya di waktu senang maupun susah. Ini ciri manusia takwa yang pertama. Allah letakkan dia boleh membelanja harta dia ke jalan Allah, tak kira waktu senang, tak kira waktu susah. Tuan-tuan dan sekalian, sebab tu kalau tuan-tuan biasa dengar hadis yang popular, yang saya pun 2-3 kali saya baca pada khutbah yang kedua. Bagaimana sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam an qata amaluhu illa min salatin," hingga akhirnya. Mati saja seseorang anak Adam, maka putuslah segala amalannya kecuali 3. Betul? Kecuali 3 yang akan sampai pada si mati. Yang pertama apa dia? Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang manfaat. Yang ketiga anak soleh. Tuan-tuan dan sekalian, tengok susunan hadis ni. Dia letak yang pertama apa dia? Sedekah jariah. Bila sebut kata sedekah jariah, semua orang boleh dan mampu buat. Lepas tu Nabi letak pertama sedekah jariah, yang akan sampai kepada mati ni, hak bujang-bujang ni. Sedekahlah.
Belanja awet boleh lebih-lebih. Ha? Ayam apa? Ayam 3 pak. Ayam kan? Lebih-lebih. Hak ni bagilah lebih-lebih. Mu nak tunggu bila? Sebab ni yang Nabi kata, kalau mu mati kejap lagi, ni yang akan sampai kepadamu. Tu yang pertama yang tak akan sampai kepada semati. Yang pertama pada sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Mu mampu tak nak menyampaikan ilmu kepada orang lain? Mampu tak? Tak semua mampu. Kalau mampu dipersilakan. Kalau mampu dipersilakan. Sebab nak menyampaikan ilmu ni tidak yang berstatus ustaz. Sebab tu Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Mu tahu, mu faham tu bagi tahu. Tu minta maaf, saya tahu hak ni je abang Haji. Saya tengok abang Haji ni ambil wuduk tak betul. Contoh gitulah. Halo. Boleh? Boleh? Itu yang kedua yang akan sampai kepada semati. Yang ketiga apa dia? Anak yang boleh. Mu bujang, mu confirm tak ada anak. Sedangkan yang kahwin pun ada yang tak ada anak. Betul tak? Tambah mu tak kahwin, confirm tak ada anak. Tu apa yang nak bantu mu besok di sana? Sedekah. Bukan marah, nak bagi tahu, nak bagi faham. Jangan kedekut simpan duit dalam bank, duduk angka duk simpan buat apa? Ha? Duit banyak-banyak duk simpan dalam bank buat apa? Oi. Simpan buat apa? Simpan untuk simpanan untuk haji, okeylah tak banyak ni duduk sini. Tak nak simpan untuk hari tua. Hang dah tua dah. Hang nak tunggu bila lagi? Tak sedar diri lagi 69 tua lah tu. Ni macam saya taklah muda sangat, taklah tua sangat. Tahun ni baru 60. Haji awak tahun ni 58. 58 mengejar di belakang lah. Tapi kejar pun tak dapat. Bila haji 60, saya dah 62. Tapi nak abang mah? No. Tak apalah, sikit-sikit. Tapi nak abang, ini estate terbaik. Sedekah. Dan dalam bab sedekah ni Allah sebut, dia kena berbelanja. Yang kata manusia takwa tu, dia boleh berbelanja harta dia ke jalan Allah, tak kira senang, tak kira susah. Tak kira waktu senang, tak kira waktu susah. Waktu dia perit, kalau kita dengar sahabat-sahabat dulu, sampai nak makan pun tak ada. Tiba-tiba mau ramai minta sedekah, kurma tu belah dua. Kalau kita tak, saya nak rasa tuan-tuan ni. Siapa yang rasa-rasa kalau adalah peminta sedekah, main minta. Tuan-tuan sampai tak ada makan, ambil di rumah, kurma belah dua ke, mangga bagi dua dah. Tak ada, berjujuh, you know jujuh? Berlambut-lambut makanan, Maggi, biskut, songfat, roti gardenia. Betul tak? Berlambut kita. Kenapa kita nak berkira hak ni? Untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk orang lain. Tu jangan berkira lah tuan-tuan bab ni. Jangan berkira. Ni Allah sebut waktu senang, waktu susah. Waktu senang, waktu susah. Kalau zaman sekarang ni, saya istilahkan jangan kira, kalau kita nak sedekah ni, jangan kira nanti awal bulan, ujung bulan. Kalau awal bulan, sedaplah sikit. Mai tengok. Tabung lalu pun senyum. Mai ujung bulan, tabung lalu buat pura-pura tidur. Dia tengok. Alhamdulillah. Telajak cakap lah tu. Tengok tu tabung dah terlepas. Alhamdulillah. Mangkuk ayun tunggu bubuh lah RM1. Tuan-tuan boleh jatuh fakir ke? Halo. Woi. Halo. Ada orang yang tak bubuh langsung? Ada tak? Tak percaya tu terpasang CCTV. Saya berani potong kuku. Ada yang tak bubuh langsung. Sama lah main masuk masjid, main masuk duduk saja. Terus duduk, punyalah terror semua. Banyak semua ilmu dia. Betul lah benda tu sunat, tak kira lah sunat tahajud masjid ke apa ke, sunat tapi gitu nak tak apa dia turun kan orangnya. Dia ada yang tak kena apa. Apa main sini ni? Dah depan dia. Oh. Apa turun, duduk kat ni ambil kau. Lindung haji ah. Tentu ada intellek tu. Untuk bab sedekah jariah, saya nak kongsi dekat tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak boleh membuat kebajikan ini sepanjang masa, tuan-tuan perlu adakan peruntukan. Tuan-tuan kena buat.
Macam mana tuan-tuan tak kira lah. Kalau tuan-tuan bekerja, cara bekerja. Kalau orang pencen, cara pencen. Bila dia dapat gaji, dia ada peruntukan dia kan. Yang ni sewa rumah, yang ni nak bayar kereta, betul tak? Yang ni nak bayar bil api, bil listrik dan segala bil. Yang ni untuk belanja dapur berapa? 800 sebagai contoh. Ada tak kita buat peruntukan ni 200 untuk amal jariah? Ada tak? Halo? So start hari ni tuan-tuan, kita kena ada sistem ni. Kita kena ada sistem ni. Kalau kita dengan bajet kita, kita boleh peruntukkan sebulan 200 untuk tak kira lah nak buat tabung mana pun, masuklah. Kena ada macam tu tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan bakhil sampai mampus. Kita ni dah lah tak setera mana. Ilmu kita tak setera mana. Amalan kita tak setera mana. Siapa sini konsisten puasa Isnin Khamis? Siapa konsisten semayang witir? Tak payah tajud tu, kita ambil witir. Paling malas. Paling malas apa? Satu. Siapa konsisten? Berani angkat tangan? Tak lihat. Tu nak abang tuan-tuan. Kita ni lemah. Betul tak? Tarawih 20, 8 cerah. Gitu. Hadirin yang dimaklum sekalian, tu saya nak bakar semangat tuan-tuan ni. Saya dah tengok muka-muka semua tak lama ni. Termasuk Abdul Cakap tuan-tuan. Tunggu, saya ada dalam hidup saya ada 3 kali mimpi masuk kubur. Ada satu sekali tu saya mimpi saya mati kenapa tak tahu. Mereka cari tak jumpa, saya sendiri yang cari, saya jumpa mayat saya. Dalam mimpi lah, tu nak habak man. Sampai polis pun pening. Kes apa saya tak ingat tu. Saya pun, ya Allah, lain macam punya mimpi ni. Tuan-tuan hadirin yang rahmatullah. Sebab tu saya di rumah, saya dah standby kain kapan. Tak apa dah standby kain kapan? Dia kata tak apa masjid ada. Dia ada masjid lain tuan-tuan. Kalau tuan-tuan standby sendiri, berapa petang? Nak pula tak sebelah katil, sebelah tidur. Belum nak tidur peluk lah. Ya Allah, apakah ini? Tuan-tuan, apakah ini selimut aku? Betul tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat, tuan-tuan akan rasa lain. Nak yang dah umur 40 tahun ke atas ni, semua tak lama lagi. Ni dah berapa dah? 40 lebih lah? Ni? 40 lebih lah? Ni pun sama ni. Ni sama ni. Ni sama, semua sama. Tuan-tuan, lagi sepatutnya, kita sedia maklum, tuan-tuan pun dah tahu dah. Lagi umur makin bertambah, lagi umur makin meningkat, lagi kita kena memperbanyakkan amalan kita. Main masjid awal, ni daripada muda sampai ketua. Main masjid lambat, sampai masjid duduk bawah pokok. Tolak dam lagi, ada satu tempat. Tuan-tuan tak percaya, pergi tempat. Nak sampai kita tempat tu. Bukan jauh pun, Sentul. Saya tahu lah, memang ada satu pok tu. Tu dia dengan serban, tolak dam tu, masjid. Aku rempuk mampus. Astaghfirullahaladzim. Betul lah mindam tu tak berdosa. Berdosa kan mindam? Ya. Tak berdosa tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Allahu Akbar. Ni baik. So balik pada cerita kita. Ni syarat yang pertama. Allah kata apa dia? Nak masuk syurga. Orang yang boleh belanja harta dia, kejadian Allah tak kira waktu senang, waktu susah. Baik. Yang kedua, syarat nak masuk syurga ni, yang syarat nak jadi manusia takwa ni apa dia? Syarat yang kedua, Allah kata orang yang boleh menahan marah. Oh, ini Allah letak tuan-tuan. Kalau kita mengaji tasawuf ni sifat mazmumah dan sifat perangai baik, perangai jahat. 10 sifat. Betul? Antaranya marah. Marah ni tuan-tuan, ni Allah letak dalam ayat ni. Orang yang boleh tahan marah. Dalam maksud ilmu, sabar tahan marah. Kita hari ni, ya Allah, boleh marah tak? Boleh, tapi bertempat. Ini kita marah tuan-tuan. Kadang-kadang kalau di jalan raya tu, Allahu Akbar. Angkat penumbuk tu. Lampu merah, lama dia marah. Dia tengah jalan, polis buat roadblock, dia marah. Kan itu dekat PKP, masa PKP kat mana yang siapa mengamuk? Cina ke Barah. Ni lah bomok ada hantar roadblock. Gelak marah.
Kan? Dia nak pergi kerja, polis tahan belah ni lama. Polis lepas sebelah sana. Apa punya bangang polis punya lah lama sana. Aku rimbuk tak dia nak bangang korang ni. Gitu nak habaq main ni. Dia nak marah. Serba macam marah tak bertempat. Kucing curi ikan dia sekok. Dia ligan satu kampung. Ada orang itu? Mungkin tak ada lah, tapi ada. Pasti ada orang viral. Dia ligan kucing. Apa dah? Bakar kucing. Ini hak baku ni bakar kucing tu apa kes tu? Hak yang satu ada yang terbaru pula kes apa? Bukan sembelih ke apa? Allah. Sembelih ke cekik ke? Yang terbaru selepas bakar. Allahu akbar tuan-tuan. Nama pun binatang. Nama pun binatang. Nak pula kucing ni tuan-tuan, tolong sayang. Ni antara sunnah Nabi. Nabi sayang ke kucing. Kita pun sama tuan-tuan. Sebab tu saya nak ingatkan hak ni tuan-tuan. Kalau kucing mai kat kita tengah makan, jangan marah, jangan sepak. Ni dah lah kita marah, kita sepak. Geram-geram, ambil tulang bagi. Tuan-tuan belilah ikan sekor berapa ringgit. Tak, saya nak habaq benda ni tuan-tuan. Saya duduk tengok tu saya kasihan. Saya duduk tengok kedai makan, saya duduk tengok panggil orang, ya Allah suruh mengaji tak mau. Sebab tu Islam meletakkan ilmu di depan tuan-tuan. Ilmu di depan, ilmu segala-galanya. Gitu. Allah nak uji ni daripada ramai-ramai kita ni, Allah nak uji kita. Allah hantar kucing tu main kat kita. Bagilah tuan-tuan. Jangan bagi tulang. Cuba tuan-tuan kalih, tuan-tuan jadi kucing tak? Kucing tu jadi kita, dia makan nasi, lepas tu kita pi kat dia, dia bagi tulang macam. Kalau aku jadi kucing, aku sepak mampus. Betul tak? Tulang bukan makanan kucing, tulang makanan apa? Pandai pun. Baguslah nak murid sini. Tulang tu makanan jin, bukan makan. Astagfirullah. Tuan-tuan, bagi tu nak habaq man. Tu sabar, jangan marah. Dan yang ketiga, kata Allah, ciri manusia takwa, Allah amat menyukai akan orang-orang yang boleh memaafkan orang. Yang kedua, sabar, jangan marah. Yang ketiga, yang boleh maafkan kesalahan orang. Orang buat salah, buat nanya kat dia, tak apalah, aku maaf lah. Dia curi duit kita 14 juta, tak apalah, aku maaf lah. Macam boleh. Alhamdulillah, barakallah. Gitu nak abang mana? Tapi kok mana pun itu ciri yang Allah sebut. Baik, oleh kerana masa tak mengizinkan, saya pun dah nak berhenti. Apa namanya? Yang ketiga. Yang keempat, kata Allah, ciri manusia takwa. Kita dah sebut takwa ni, dah dengar takwa ni. Ciri manusia takwa yang keempat, mereka yang membuat perbuatan keji dan menginayai mereka.